dia hantam. Pam! Turun-turun Cina. Soliah Haji, Allah Ta'ala nampak. Saya duduk dalam hati, seminggu bandar. Aku panggil dia masjid, tumbuhan mampus. Dalam hati. Saya pun tarik nafas. Tuan-tuan kalau nak marah, tarik nafas. Dalam wuduk ada lagi. Sebab tu kalau nak marah, la taghdab, innal ghadab minasyaitan. Jangan marah, marah syaitan. Turfi'ul nar, dipadamkan api dengan air. Maksudnya apa? Wuduk ada lagi. Tarik nafas. Tak apa, sikit saja. Sikit apa? Bumper jatuh dah. Dalam tu dah nampak dah 8,000 lah. Tak apa, sikit saja. Tak apa ke Haji? Tak apa, dalam hati tak apa ni. 8,000 ni. Tengok kereta dia tak besar, tapi kita kontrol juga. Tak apa. Ni darah kenapa? Tak apa. Tuan-tuan, rupanya dia ini adalah tokek ikan Cina ni. Saya pun tak apalah, dia pun buat keluar. Saya pun tengok. Tak apa kepala otak Bumper Camry bang. Bukan Myvi, Camry. Myvi 300, Camry 7,000. Saya pun dah habis esok. Malam tu tidur tak lena bang. Isteri nama Fizah, tapi letak tangan dia jadi Camry. Dia tak nampak dah bini Fizah duk Camry. Tidur tak lena tuan-tuan. Bangun tahajud awal. Kerana apa? Camry punya pasal. Nak pergi hantar, pergi repair. Lepas subuh duk tunggu pukul 10 ni kedai buka. Elok pukul 10 pergi tuan-tuan. Dia kata 8,000. Buatlah. Kita pun tak apalah tuan-tuan. Seminggu lepas tu saya pergi market. Pergi Cina yang hentam saya tu. Hai Haji! Siapa ni? Haji tak kenal ke? Saya hantam bumper Haji. Tak apa Haji, tak apa. Haji banyak bagus, dia kata. Haji tak minta duit no. Dia bungkus sotong 3 kilo. Nah Haji nak apa? Ambil. Nasihat kun 7,000 klaim ni. Dia suruh ambil. Dalam hati geram. Ambil siakam, ambil apa? Dia kata Haji nak apa? Ambil. Saya kata cukup lah. Dia ambil satu bawal putih tuan-tuan, sekilo 45 ringgit. Dia bungkus lah. Dia kata Haji, ini saya bagi. Haji ambillah makan. Dia kata saya tak mampu nak balas Haji. Kerana apa? Bumper tu saya tahu mahal. Dia kata rupanya tuan-tuan ada kebaikan selepas tu. Sebab dia ingat dalam hidup kita, ihfadillah yahfaduk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Macam tu manusia. Kita deal dengan manusia, ada hikmah, ada ilmu, ada iman, Allah bagi benda yang lain. Jangan susah hati barang. Kita duk bergantung dengan manusia tu susah. Bergantung dengan Allah, Allah akan bantu kita. Oleh kerana nak bantu ni, marilah tuan-tuan, ini ada satu pengumuman. Saya nak melancarkan derma untuk projek mengubah suai Masjid Bandar Baru Ampang, iaitu dengan membesarkan ruang solat di kiri dan belakang masjid. Kiri sinilah. Ni kiri sini. Ni kanan ni. Ingat saya bodoh kan? Ni kanan. Kiri masjid. Sebab kita tunjuk kiri kan, kanan nampak sangat saya penipu. Jangan, ustaz jangan tipu. Kiri tuan-tuan, kiri. Takut dia berkata ustaz tipu lah. Dan membina tandas tambahan untuk lelaki. Tandas. Dan juga membina sebuah bilik kuliah. Anggaran kos ialah 1 juta. 1 juta. Jadi marilah insyaAllah tuan-tuan, kita sama menderma kepada pembangunan masjid ni. Siapa yang ni? Yang kutip? Sila. Ada tak? Adik? Baik. Saya nak bagi dulu. InsyaAllah. Tunjuk ni bukan nak tunjuk kata riak, tapi nak bagi semangat pada tuan-tuan. Ya, ada seorang hamba Allah. Saya pergi Jepun, baru balik Jepun.
dia bagi saya duit ini. Duit ini dia kata bagilah kepada mana-mana masjid. Ada banyak lagi lah, tapi bagi satu cukup lah. Sebab satu ni pun harga dia banyak. Ada seorang Jepun tuan-tuan, saya pergi di masjid, nama masjid dekat dengan Jepun. Apa nama masjid apa tu? Masjid kami itu maksudnya masjid. Sampai-sampai di situ dia bagi saya beberapa helai duit Jepun. Jadi dia kata, ustaz bagilah untuk pembangunan yang ada di ni. Jadi saya ambillah satu helai tu nak bagi dalam masjid ni. Kalau lah duit ini nilainya besar, kalau tuan-tuan bagi sikit daripada duit ni, rugi tuan-tuan. Nampak tak harga dia berapa? Berapa? 10,000. Bukan 10,000 ringgit. 10,000 yen. 10,000 yen harga dia berapa? Kali dengan 4. 0.04. Berapa? Berapa? 0.04. Ni hamba Allah ni. Jadi kalau dia nampak, dia selalu tengok YouTube saya. Ini ada kuliah. Ada kuliah, dia selalu tengok. Nama dia, silap saya Oziko apa tau. Dia sembahyang dengan saya ketika waktu asar. Kan, waktu asar saya buat khasar, rupanya dia sembahyang, dia belum lagi Islam. Dia kata 2 minggu lagi saya akan masuk Islam. Dia selalu tengok kuliah saya. Saya tanya, faham ke? Rupanya dia boleh cakap Melayu tuan. Tak selama apa, dia selalu tengok audio kuliah. Jadi saya nak masukkan duit ni lah. Wahai sahabat kita Jepun, ni duit hang ni, aku tolong masuk lah. Mana dia? Betul boleh untuk kita nak buat tandas bagi elok. InsyaAllah. Billahi ta'ala insyaAllah. Amin. Dan. Adik jalan adik. Pergi seorang-seorang. Yang mana tak bagi tu tunggu. Aswat bagi banyak sikit. Aswat jangan kedekut ustaz. Aswat. Atau toke restoran gerak 23. Tu kawan baik saya tu. Pasal gerak 23 lah kan. Restoran tu. Tu orang bagus tu. Pergi jumpa dia. Gerak 23 yang makan banyak tu kan. Itu toke lah. Anak toke. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasih. Makcik dah boh. Tak ada duit, rantai. Makcik rantai tu mati, anak kita Faraid dah. Saya ingatlah pak saudara saya. Dia selalu banyak sedekah tuan. Bila mati dalam tabung haji ada 30,000. 30,000 anak sendiri jumpa. Dia kata kalaulah ayah masa hidup tak ada wakaf apa, 30,000 tu kami berebut dah. Tak ingat pun untuk nak buat sedekah dekat ayah. Tu sebab tu tuan-tuan kena ingat masa hidup ni kita tinggal tu anak kita belum tentu ingat kita. Ni tuan-tuan yang bubuh buat masjid ni lah, ni hak kita. Dia sembahyang ni, buat tandas bagi elok. Saya seronok tuan-tuan di ni lepas ni saya nak pergi Melaka. Seronok di Melaka. Masjid dia cantik, tandas cantik. Tandas tuan-tuan buat bagi elok ni, nak bina tandas ni. Sebab apa? Di Melaka bagus tandas dia. Kalau masuk tu ada pantun. Burung merak ikan lampam, lepas berak silapam. Saya hafal sampai sekarang. Kita berak tu duk baca burung merak ikan lampam, burung merak ikan lampam, lepas berak silapam. Saya tambah satu lagi, burung merak ikan lampam Kuala Kedah, lepas berak silapam, siapa tak pam haram jadah. Buat ni nak buat bergelok lah. Bubuh pantun. Tandas ni mau elok tuan-tuan. Sebab ada orang dia tak datang masjid, tapi dia akan datang pergi tandas. Betul tak? Kadang-kadang pergi mana tu? Semayang kah? Nak berak masjid. Nak kencing masjid. Tuan-tuan nak naik kereta kan? Nak terberak cari mana? RNR atau masjid? Kalau jauh RNR, pergi masjid lah. Kadang-kadang tuan-tuan, dia ni masjid tak pernah datang, tapi nak berak masjid. Tai masuk syurga, dia tak masuk. Tuh, betul lah manusia ni. Allah. Adik putih adik. Jalan slow-slow. Habis dah. Nampak sangat sikit bubuh tu. Dah banyak sikit. Ni 1 juta ni. Sekarang dah ada berapa dah? Berapa dah? Tuan menari. 100,000. Banyak jom lagi tu. 900,000 lagi. Ni dekat yang raya ni. Dia orang datang ni tak lah. 900,000 lagi tuan-tuan. Allah Akbar.
Sebab tu lah susah nak dapat lah 900,000 tu yang set tutup kipas tu tuan-tuan. Okey, insyaAllah dekat mana dah tuan-tuan? Okey, ingat bila dibelah, dimasukkan hikmah, ilmu dan iman, bila ditutup tuan-tuan, dibawa tuan-tuan naik borak. Bila naik borak tu tuan-tuan, Nabi berhenti di satu tempat nama Yastrib. Tuan-tuan tak ada Yastrib, nak cerita panjang tuan-tuan, boleh nak naik peristiwa Isra Mi'raj, nak sampai Baitul Maqdis ni panjang lah. Dia cerita mana yang boleh lah. 9 setengah kita berhenti. Nanti kita masuk Masjid Al-Aqsa. Siapa nak pergi dengan saya Aqsa bulan 10, 9 bulan 10. Saya nak bawa 20 orang dah. Siapa nak pergi Aqsa? Saya 4 kali dah masuk ke Aqsa. Bukan Aqsa, Baitul Maqdis. Aqsa, Baitul Maqdis lah, Aqsa nama tu. Kan? Baitul Maqdis 4 kali lah. Ni nak bawa ni 9 hari bulan 10. Siapa nak pergi? Sebab apa tuan-tuan? Nabi berhenti di mana? Di Yastrib. Tuan-tuan tahu Yastrib? Yastrib itu nama Tayyibah. Tayyibah itu apa? Madinatul Munawwarah. Bila Nabi berhenti, Nabi solat tuan-tuan. Solat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab benda yang baik tuan-tuan ialah solat. Sebab tu dalam hidup kita nak buang dosa, pertama wudu kena sempurna. Sebab tu wudu ni, tuan-tuan tengok, wudu ambil anggota wudu apa? Farshilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Anggota wudu ada berapa? 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Kenapa kentut ambil wudu nak sembahyang? Kenapa kentut tak basuh punggung? Sepatutnya logik akal, kentut basuh punggung kan? Yang kentut ialah punggung. Tapi kenapa kentut ambil wudu? Sebab bila kentut, mana yang malu? Punggung ke muka? Betul tak? Nak menunjukkan semuanya di muka. Muka ni tuan-tuan ambil wudu. Bila ambil wudu, menunjukkan muka ni hebat tak hebat, kena cuci. Kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, kemudian sakit, tak boleh ambil wudu. Macam mana nak buat? Sakit, kena tayamum. Tayamum apa dia? Anggota 2 je, muka dan tangan, kan? Macam silat tu, silat. Betul tak? Anggota tayamum 2 aja, muka dan tangan. Kan? Kenapa tak cuci yang lain? Kenapa muka dan tangan? Menunjukkan muka ni hebat tak hebat. Ketika kamu nampak hebat, kamu hanya diletakkan tanah kat muka kamu ya. Ambil tanah pun di muka ya. Tuan-tuan nak tunjuk kata hebatkah kita ni? Tak ada hebat apa pun. Ambil letak di muka tanah. Tuan-tuan, ni bubuh. Ni saya nak tanya, tanah dengan bedak, yang mana paling elok? Bedak. Kenapa tak pakai bedak? Nak tunjuk kata bedak pun tak boleh juga terangkat akan sembahyang kamu kecuali dengan tanah. Ambil tanah lah. Tanah. Allah tak adanya. Sebab tu tuan-tuan, lepas wudu, apa yang kita buat? Menunjukkan wudu ni kalau sempurna, Allah ampun dosa segala-galanya. Apa doa kita baca? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang bersih. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang yang soleh. Sebab tu orang yang ambil wudu sempurna, Allah gugur segala dosanya. Ni tuan-tuan, barulah kita solat. Allahu Akbar. Ni solat ni menunjukkan apa tuan-tuan? Hebat kamu, muka kamu. Hebat kita kerana muka. Oh, hebat. Tapi bila kita sembahyang, muka letak di bawah, punggung yang tak hebat letak di atas. Punggung di atas, muka di bawah. Hebat sangat kah? Tak hebat apa kita. Menunjukkan sembahyang ni, kalau wuduk sempurna, sembahyang sempurna, gugur segala dosa. Ni Nabi solat 2 rakaat di Yastrib Madinah. Kemudian Nabi berjalan. Nabi juga solat di namanya Bukit Tursina. Tuan-tuan pernah pergi tak Bukit Tursina? Dekat dengan Mesir. Pergi dekat Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu tuan-tuan, kawasan tu. Tuan-tuan tahu tak Semenanjung Sinai dulunya ditawan oleh Israel. Bila ditawan tahun 1948.
Ditawan tuan-tuan, mereka membina satu kubu nama Barlif. Kubu ni tuan-tuan dibuat daripada konkrit. Lepas konkrit diletakkan ni tanah liat. Lepas tanah liat diletakkan pasir. Masa tu tentera-tentera Mesir dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir serang. Bila serang tuan-tuan, pasir absorb the vibration. Bila jatuh tak meletup. Tembak tak jadi apa. Mereka duduk di atas. Kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan akan nampak ni Barlif ni. Mereka duduk tembak habis. Mati habis. Ada seorang hamba Allah namanya Abu Bakar Redha. Masa tu tuan-tuan di bawah pimpinan namanya Hassan Al-Banna. Apa yang dibuat? Pada tanggal 10 Ramadan. 10 Ramadan. 10 Ramadan tuan-tuan, apa yang dibuat? Mereka bermunajat kepada Allah. Hassan Al-Banna kata apa? Wahai Abu Bakar Redha, pilihlah salah seorang, pergi, rupanya dekat terusan Suez itu, diletakkan kabel elektrik 2400 kilovoltan, tak silap saya. Kita 240 voltan. Waktu bol ni 2000 atau 11,000 kilovoltan. Bila diletak tu, siapa pijak air itu hancur. Dia kata apa? Wahai Abu Bakar Redha, kamu pergi dengan 2-3 orang, potong kabel tu. Apa yang dibuat tuan-tuan, hebat tak hebat? Abu Bakar Redha, dia pergi jumpa masa tu Syekh Al-Azhar. Ni, Syekh jumpa Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar ni siapa? Seorang tok guru pondok. Kenapa masalah perang pergi jumpa tok guru? Ini masalah perang ni. Ni, dalam tu ada kabel elektrik nak lawan dengan Yahudi. Yang bina kubu ni pergi jumpa tok guru. Tok guru ni pegang senjata pun tak tahu. Dia tidak silap dia boleh pegang ke depan ni. Kok mana nak petik dia? Pergi jumpa tok guru. Tok guru ni memunajat pagi tu. Tak apa, dia kata, esok pagi selepas solat subuh jumpa aku. Tengok, orang yang ada hubung kait dengan Allah, Allah bantu dia. Tuan-tuan dengan susah hati bang, Allah bantu bang. Dia ada hubung kait dengan Allah. Tok Guru Haji Abdul Hadi, tuan-tuan tengok dalam sejarahnya, pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi 4 kali. Yang dicerita oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz. Nik Abdul Aziz mimpi jumpa Nabi sekali ya. Saya Ustaz Abdullah Khairi haram tak pernah mimpi. Tuan Guru 4 kali bang. Tuan-tuan tengok dalam kan, ada dalam you 4 kali entah. Ni apa dia beritahu apa? Lepas subuh datang jumpa aku. Kalau tuan-tuan jumpa saya bab tentera, saya kata apa? Lepas subuh datang jumpa saya. Lepas balik saya start kereta lari. Tapi Tok Guru ni Syekhul Azhar, dia munajat kepada Allah lepas tahajud, lepas sembahyang, lepas sembahyang, lepas sembahyang, tengah habis sembahyang zikir, tengah zikir tertidur. Ketika tertidur dia mimpi Nabi datang. Istabdil ma dalam bahasa Arab. Istabdil ganti, ma air ganti dengan air. Ganti dengan air, ganti dengan air. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu subuh. Habis solat subuh, dia orang datang Abu Bakar Redha ni. Tok Guru, ni macam mana kita nak buat ni? Ada kabel dalam terusan Suez 11,000 kilovoltan. Macam mana kita nak buat? Ni. Lalu apa yang mereka buat? Mereka bermunajat kepada Allah. Sebelum tu tuan-tuan, mereka terjun ke dalam air itu dengan izin Allah. Kekuatan diri ni dengan Allah. Tak jadi apa, 11,000 kilovoltan. Lalu dipotong kabel tu. Kemudian Tok Guru ni kata apa? Istabdil ma. Bila istabdil ma, ganti dengan air. Tuan-tuan ingat, kubu itu dibina daripada konkrit, tanah liat, kemudian pasir. Apa yang dibuat tuan-tuan? Mereka bawa tank-tank yang ada air. Mereka tembak daripada tebing ini ke tebing sana. Tembak dengan air. Bila tembak tuan-tuan, pasir itu kena air, turun. Tanah liat kena air, pecah. Akhirnya ditembak dengan peluru berpandu, hancur kubu tersebut. Siapa yang pergi dekat Semenanjung Sinai, tuan-tuan akan tengok kubu yang ditinggalkan oleh Yahudi. Macam mana hubungan dengan Allah? Sebab tu tuan-tuan, Nabi semayang di Jabal Tursina. Siapa yang naik Jabal Tursina mengambil masa 3 jam. Saya naik di atas. Ada satu masjid tuan-tuan yang Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Memunajat itu. Nabi semayang 2 rakaat. Tengok, mana saja Nabi pergi semayang 2 rakaat. Kita jangan dengar tuan-tuan. Di antaranya solat yang paling dituntut untuk sembahyang 2 rakaat ialah solat
sunat subuh. Jangan tinggal. Seperti mana dunia dan seisinya. Sebab tu orang yang selalu buat solat sunat subuh, kemudian dia terlepas tuan-tuan masuk waktu subuh, dia boleh solat sunat subuh selepas waktu subuh. Hebatnya. Sebab rugi tuan-tuan, perniagaan yang cukup rugi siapa yang tak solat sunat subuh. Ambil peluang ni tuan-tuan. Ni Nabi solat, habis solat tuan-tuan sampai di Batu Maqdis. Kalau tuan-tuan pergi Batu Maqdis, tuan-tuan akan tengok ada satu kubah warna emas. Kubah itu bukan kubah Masjid Aqsa, itu ialah kubah As-Saqra. As-Saqra apa? Di dalamnya ada batu. Batu tempat Nabi pijak naik ke langit. Dan tempat Nabi pijak tu ada tapak kaki Nabi SAW. Siapa yang pergi dekat kubah As-Saqra tu, tuan-tuan pegang dekat kaki tu, pegang. Wangi bang, wangi. Saya 4 kali dah. Ni dekat kubah As-Saqra tu, di belakang tu ada satu mihrab. Dia tulis hadzal mihrab Nabi imam ma'a anbiya. Nabi pernah menjadi imam kepada 144,000 para nabi. Nabi imam di situ. Dibuat satu mihrab. Siapa pergi tahu lah. Lepas Nabi tuan-tuan jadi imam, Nabi tuan-tuan SAW pijak batu tu dinaik ke langit. Sebab dia disebut Isra' wal Mi'raj. Isra' maksudnya jalan malam. Mi'raj ambil daripada bahasa Arab arjun, tangga. Tangga arjun, pijak naik tangga. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW tuan-tuan naik tangga ni, Nabi tuan-tuan diuji dengan macam-macam. Di antaranya ujian Nabi jumpa ni orang tua yang sangat bongkok. Lalu ditanya Jibril, Jibril kata inilah bandingan dunia yang ada sekarang. Masa Nabi tu dunia ni dah teruk dah. Tuan-tuan ingat dah kata Imam Sayuti, daripada Nabi SAW sehingga kiamat ialah 1500 tahun. Sekarang berapa hijrah dah? 1438 tahun. Berapa lagi tinggal? 62 tahun. 1438. Kata Imam Syayuti, daripada Nabi sampai akhir zaman 1500 tahun saja. Menunjukkan kiamat ni dekat sangat dah. Dekat sangat dah tuan-tuan. Bila dekat, menunjukkan Islam ni pasti akan menang. Bila tak tahu, tapi pasti. Janji Nabi SAW. Ni 1500, 62 tahun lagi ada dekat. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi Sahih Bukhari, akan berlakunya pergaduhan ni dekat pertelingkahan di antara dua khalifah. Mereka saling berbunuh, tak tahu kenapa dibunuh. Kalaulah sekarang ni tuan-tuan tahu, Arab Saudi sekarang ni, putera Salman, tahu tak putera Salman? Patutnya dia lantiklah putera mahkota ni adik dia. Ada 2 lagi. Tapi mereka ni tak dilantik. Yang dilantik ialah anak dia. Sekarang berlaku pernikahan, tuan-tuan tahu tak Arab Saudi? Kalaulah berlaku pembunuhan di antara mereka ni, menunjukkan apa Nabi sebut tu benar. Benar. Apa Nabi sebut benar. Contohnya Nabi sebut tentang Muhammad Al-Fatih. Ada seorang sultan, rakyatnya lebih hebat, rajanya hebat. Mereka ini akan menawan akan Konstantinopel. Masa tu Konstantinopel, Istanbul. Istanbul tu ambil daripada Islambul. Islam ialah kota Islam. Lalu ditukar oleh Mustafa Kamal kepada Istanbul. Siapa yang membukanya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Masa tu tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, kuburnya ada di sana. Nak buka tak boleh. Sultan Muhammad lah yang membuka Istanbul. Kuburnya ada di sana. Hebatnya tuan-tuan. Ni apa Nabi sebut akan berlaku. Contohnya, Nabi kata, kamu akan tengok ada seorang anak muda, doa dia mustajab. Namanya Uwais Al-Qarni. Zaman Saidina Umar tuan-tuan, mereka jumpa Uwais Al-Qarni daripada Yaman. Dia ni hebat tak hebat, doa dia mustajab. Dia tanggung mak dia di atas ni, atas bahu dia, daripada Yaman bawa ke Mekah untuk buat haji. Oleh kerana dia baik dengan mak ayah dia, doa dia mustajab. Apa Nabi sebut? Berlaku zaman Saidina Umar. Kemudian Nabi kata akan berlaku pertelingkahan di antara kamu, saling berbunuh-bunuhan. Wahai Ali, kamu akan dibunuh. Wahai Husain, kamu akan dibunuh. Ingat tak Saidina Husain dibunuh, dipenggal kepala. Saidina Ali juga dibunuh. Apa Nabi sebut? Berlaku pertelingkahan di antara Muawiyah dengan Abi Sufyan. Tengok berlaku. Ni, apa Nabi sebut? 1500, dekat sangat dah. Zaman kita mungkin. Mungkin zaman kita. Tak tahulah, mungkin zaman adik kita. Sebab tu tuan-tuan, kena be prepared untuk saat-saat penghujung hayat kita ni.
Selagi mana kalimah Allah masih disebut, tuan-tuan, sebab kalau tuan-tuan baca 10 sejarah, 10 ni tanda-tanda alamat kiamat, di antara nak habis, Allah akan datang dabbatul ar, binatang bumi. Kemudian Allah datangkan hawaul bardan, angin sejuk. Angin sejuk ni bila datang, orang yang pernah dalam hidup dia pernah sebut la ilaha illallah, dia akan mati. Mati dulu orang Islam ni, tinggal orang kafir saja, barulah akan berlaku kiamat. Jadi tuan-tuan jangan susah hati, tuan-tuan. Selagi mana ada orang Islam, kiamat tak akan berlaku ni. Sampai habis orang Islam tak ada dah, baru kiamat akan berlaku. Kemudian ditiup sangkakala, dikatakan arba'in, 40, sama ada 40 tahun, 40 hari, kita pun tak tahu. Tu ni selepas Nabi Isa turun, selepas Imam Mahdi semua ni, selepas Ya'juj dan Ya'juj Ma'juj Dajjal semua ni. Ni sebab tu tuan-tuan yang dikasih Nabi, tuan-tuan, bila naik peristiwa Isra' Mi'raj, apa yang Nabi terima? Ialah salat, sembahyang. Sebab tu sembahyang, as-salatu imanuddin, sembahyang tiang agama. Man aqamaha aqamaddin wa man taraka hadzamaddin. Siapa tak sembahyang, untuk agama. Sebab tu kalau boleh saya nak bagi tahu, sembahyang jagalah khusyuk. Yang mana boleh kita seperti jalan di atas batas. Batas bila jatuh naik semula. Ni bila jatuh, sebab kita manusia biasa. Bila sembahyang Allahu Akbar, kita pergi merata-merata, naik semula. Jangan pergi terus Allahu Akbar, pergi terus, lupa. Sebab kita Fatihah automatik baca, kalau tak hafal pun ingat. Jadi kalau boleh Allahu Akbar, konsentrate betul-betul. Sebab apa? Dapat sikit khusyuk pun jadilah. Mana tahu satu solat yang kita khusyuk, dengan inilah boleh masuk syurga. Kita masuk syurga bukan dengan ibadat kita, tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sebab tu kalau boleh kita buat, bukan kerana manusia, kerana Allah. Sebab disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali apa? Hati yang ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, Nabi naik terima tu 50 waktu, tuan-tuan. Mata-mata apa? Direct dengan Allah. Setengah kata dengan roh saja. Tapi ulama sepakat, Nabi terima tu dengan jasad dan roh. Terima, tuan-tuan, akhirnya berlaku dialog. Tuan-tuan tahu dah. Maka Nabi Musa AS kata, aku umat yang kuat, Bani Israel tak mampu, dia kata. Akhirnya berlaku dialog, maka jadilah 5. 5 pun seperti 50. Tu pun tak larat, tak mampu nak buat, tuan-tuan. Sembahyang maghrib 3 rakaat pun tak larat. Ada orang kata kalau kita ni lepas sembahyang zikir, kan, ini bid'ah ni. Kita kata Nabi walaupun tak buat, tapi ada hadis yang dibuat. Ada ni, kenapa tak sembahyang maghrib jadi 4 rakaat? Bang, itu dah ada dah hukum yang qat'i, tak boleh ubah dah. Tapi bab-bab zikir ni ada khilaf ulama. Bab sembahyang tak ada khilaf, bang. Ni sembahyang maghrib 3 rakaat, sepakat ulama. Yang buat duk khilaf-khilaf kecil-kecil ni, zikir lepas sembahyang, tahlil, ini ada khilaf, jangan bergaduh, bang. Sebab tu kita kena faham, kena mengaji. Bila faham, alhamdulillah, agama ni jadi sempurna, jadi mudah untuk kita. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya balik daripada umrah baru ni bulan 3. Balik bulan 3. Ada di kalangan jamaah ni, tuan-tuan, tak faham bab agama ni, tapi nak pergi umrah juga. Sebab tu kalau boleh ilmu kena ada. Sebab apa? Saya akan umrah, kalau tawaf, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala Allahu sallallahu Muhammad, astagfirullahalazim. Saya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua pakai ikut. Tapi ada seorang anak muda, sedih, kan, duduk belakang saya, la haula wala quwwata billahil ali. Bila saya duduk nak tergelak, tak tergelak. Tengok jamaah aku banyak. La haula wala quwwata billahil ali. Habis tuan-tuan tanya dia, abang apa? Saya ikut tak. Kata la haula wala quwwata illa billah. Dia sebut billah. Aduh. Sebab tak ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni kena ada ilmu, bang. Al-ilmu bita'allum. Ilmu tu kena mengaji. Ni kena mengaji, berguru. Bila berguru, tuan-tuan, baru kita amal dah. Dan kalau boleh, tuan-tuan, mengaji ada kitab. Saya kalau mengaji dulu ni, saya akan tulis kosong ni, saya akan tulis. Okey, jilid 1. Tulis. Kuliah Ustaz Abdullah Khairi. Hari ni berapa bulan? 12 hari bulan April. Tajuk Isra' Mi'raj. Catat. Dulu saya buat ada 10 jilid. Kuliah semua saya catat.
Bila nak ceramah, oh tajuk ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak mengaji tuan-tuan, al-ilmu bita'allum. Kena buku tu kalau boleh ada kitab. Tuan-tuan bawa ni, tuan-tuan semua tak bawa apa. Alhamdulillah pandai semua. Tak semua yang saya bagi tuan-tuan ingat. Betul tak? Balik lagi isteri tanya, isteri datang, ustaz ceramah ustaz blog ni sedap tak? Sedap. Apa dia? Tak tahu. Tak tahu apa. Dia kata apa dia? Jauh telur basuh. Sebab tuan, bila yang ini betul-betul. Sebab ada benda yang kita tengok ustaz lain, kita tak tahu. Ustaz tu sampai mungkin ada kelebihan yang lain. Sebab Isra' Mi'raj betul nak menguji apa yang sampai tu. Kita letak Allah tu kat mana? Bila balik Nabi tuan-tuan, semua kata Muhammad, mana boleh percaya pergi satu malam balik. Ini nak uji ni. Balik satu malam. Akhirnya Nabi bentang tiang Masjid Aqsa. Aqsa tu tentang depan. Aku buat Asra, Masjid Aqsa depan. Di bawah Masjid Aqsa ada lubang sebesar ni. Bawah Masjid Aqsa. Lubang itu ialah lubang yang disimpan minyak zaitun untuk menerangi selama setahun Masjid Aqsa. Dulu dia orang hantar minyak zaitun ni. Lubang itulah dicari oleh Yahudi yang kan. Kalau jumpa lubang itu, diletupkan Masjid Aqsa akan runtuh. Masjid Aqsa runtuh. Mereka nak runtuh, nak bina Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman ada tepi Masjid Aqsa. Kalau siapa pergi di Aqsa, tuan-tuan, itu Masjid 9 buah Nabi. Di antaranya Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Shu'aib, Nabi apa atau dua lagi. Ni, di antara yang paling hebat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia ada masjid Nabi Ibrahim. Masjid Ibrahim tu tuan-tuan, satu pagi orang Islam tengah semayang, mereka tembak habis, termasuk dengan imam mati syahid. Lalu ditutup masjid itu. Siapa yang pergi sekarang ni, kubur Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf tak boleh tengok. Tak boleh tengok tuan. Kerana apa? Yahudi kuasai. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, mereka akan dibuka pada hari 1 Muharram. 1 Muharram saja dibuka selama 10 hari. Kita boleh masuk tengok. Siapa nak pergi, jomlah. Kita boleh tengok itu di Masjid Aqsa. Tuan-tuan akan tengok, saya boleh cerita satu-satu. Mihrab Salahuddin Al-Ayyubi, membar Salahuddin Al-Ayyubi, membar Nabi SAW, membar tuan-tuan, apa nama tempat, borak diikat. Dia kata borak ikat tu ada masjid, nama Masjid Borak. Dia ada di bawah. Ada tempat ikat borak. Nak cerita tak erti, kena pergi baru tahu. Baru kita dapat cerita kisah Isra' Mi'raj ni, nampak satu-satu ketika berada di Al-Aqsa. Aqsa sekarang ini umur 45 tahun tak boleh masuk. Orang Palestin. Pada kita turis boleh masuk, 45 tak boleh masuk. Jadi yang semayang semua tua-tua. Tapi semangat tuan-tuan, mereka inilah yang mempertahankan Masjid Aqsa daripada dia masuk. Sebab hari Isnin Yahudi akan buka satu pintu, semua boleh masuk. Bila masuk, ada yang buat tarian macam-macam. Ada yang pakai bikini barang. Masuk dalam kawasan Masjid Aqsa setiap hari Isnin. Dibuka tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya yakin tuan-tuan, Islam akan menang. Cara dia, saya tak tahulah macam mana. Pihak raya ke, kan? Sama ada pedang ke, saya tak tahulah. Itu semua kerja Allah SWT. Tapi kita tanyalah apa sumbangan kita untuk Islam. Jangan kita tanya apa sumbangan Islam untuk kita. Banyak Islam ni bagi kita, jamin kita syurga tu, alhamdulillah lah. Apa sumbangan kita untuk Islam, apa yang tuan-tuan boleh buat. Jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak yang menyumbang untuk membina ni. Tandas masjid sebelah kiri, insyaAllah sebelah sana. Dan bilik kuliah dan sebagainya. Buat ada 100,000 tuan-tuan. Jadi siapa yang ada lebih-lebih tu, tuan-tuan tolonglah bantu masjid kita. Semoga terbina insyaAllah. Kutipan 900,000 lagi. Banyak lagi ni. Jadi saya rasa setakat itulah ceramah saya, 1 jam 40 minit dah. Kalau nak cerita Isra' Mi'raj ni panjang tuan, boleh sampai pukul 12 Jadi cukuplah setakat itu. Boleh lah. Nampak mata pun macam ni lah. Mula-mula macam tu lah. Lepas tu dia pejam dalam hati, wajaknya ustaz, bila nak habis tu nampak macam slow dah naik balik. Jadi insyaAllah semoga ada manfaat pada hari ini. Dan tuan-tuan, 9 hari bulan kita hari raya. Jadi seronok tuan hari raya ni. Seronok tuan. Jadi kalau boleh tu naiklah kenderaan, pusing-pusing lah tengok.
Jangan duduk di rumah aja pergi tengok. Seronok tuan. Saya pusing satu Malaysia. Seronok. Pihak raya paling seronok sekali di Kelantan, Terengganu. Selangor ni tak apa meriah. Kelantan seronok tuan. Tengok saya pasang bendera. Jangan jatuh bendera. Pernah ada seorang pakcik ni, dia naik pokok tu, pasang bendera. Umur dekat 80 siap. Orang Terengganu. Sejuk tanya ni, tanya dalam masjid tu, siapa yang pasang bendera tu? Yang kat tangan kawal ya ustaz. Pakcik tau. Berapa umur? 80 pasang bendera. Saya kata, saya pun tak sanggup. Dia naik pokok jawi pasang. Semangat menang tak dengan kira. Yang penting semangat modal. Jadi insyaAllah tuan-tuan, 9 hari bulan tu hari raya, fikirlah elok-elok. Yang baik tu ada kelebihan dia, dan insyaAllah kita akan bawa yang baik untuk masa depan kita lah, fikirlah. Jadi siapa yang nak bantu saya, ada produk saya lah, kan, yang gel tu RM50 tuan, nak habiskan stok. Siapa yang sakit lutut kan, hari tu tak beli, hari ni RM50 kita habiskan untuk bantu nak buat masjid di Mahat Tafiz saya. Siapa yang tak pergi lagi, pergilah ke Mahat Tafiz saya tuan-tuan, buat rombongan. Saya menanti-nanti kedatangan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.